musafir. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan musafir ini ada yang melibatkan masalah jamak, ada yang melibatkan masalah jamak, ada yang melibatkan tentang rawatib. Maksudnya, adakah rawatib masih disunatkan ketika kita berada di dalam musafir? Maknanya kalau kita sembahyang lima waktu tu di dalam musafir, kadang-kadang kita qasar, kadang-kadang kita jamak, adakah disunatkan lagi kita menunaikan sembahyang sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah? Okey, terus. Haddatsana Abdul Wahhab ibn Abdul Hakim Al-Warraq Al-Baghdadi. Haddatsana Yahya bin Sulaiman an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar qala safartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yusalluna zuhra wal asra rak'ataini wal rak'atain la yusalluna qablaha wa la ba'daha. Wa qala Abdullah law kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut daripada Ibnu Umar. Dia berkata, aku telah bermusafir bersama dengan Nabi SAW dan juga Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Maka semua mereka itu sembahyang zuhur dan asar 2 rakaat. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman sembahyang zuhur dan juga asar 2 rakaat. Apakah yang nak diberitahu, dijelaskan oleh Abdullah bin Umar ini, nak menunjukkan Nabi dan 3 orang sahabat tadi qasar di dalam musafir. Qasar sembahyang di dalam musafir. Lalu mereka tidak menunaikan sembahyang sebelum, maknanya tidak menunaikan sembahyang rawatib, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah, selepas mereka mengqasarkan sembahyang. Jadi menunjukkan bahawa dalam riwayat ini mereka tidak sembahyang rawatib. Nanti kita akan jelaskan tentang kedudukan, adakah ia disunatkan, masih disunatkan ataupun tidak disunatkan seseorang sembahyang rawatib di dalam musafir. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat ini, Rasulullah dan 3 orang sahabat tadi, mereka tidak menunaikan sembahyang rawatib di dalam musafir. Cuma para ulama ketika membahaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah sembahyang rawatib di dalam musafir ini, bukanlah bermaksud ataupun bermakna semua sunat di dalam musafir itu gugur, tak disunatkan. Maksudnya isu yang dibincangkan di sini hanya rawatib. Adapun sembahyang sunat duha, sunat witir, sunat-sunat yang lain daripada rawatib masih disunatkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Lalu Abdullah bin Umar kata, sekiranya aku menunaikan sembahyang sebelumnya, maknanya sebelum zuhur, maknanya rawatib qabliyah, ataupun selepasnya, maka aku akan menyempurnakan sembahyang. Maksudnya, kalau dia sebelum sembahyang zuhur itu dia sembahyang qabliyah, maka dia akan tamamkan sembahyang. Tamam maknanya 4 rakaat. Asar pun 4 rakaat. Jadi di sini para ulama menyebut bahawa sembahyang qasar itu, sebahagian ulama kata rukhsah, bukan wajib. Tapi sebahagian yang lain kata wajib. Tetapi bagi sebahagian ulama kata dia rukhsah. Sebab Rasulullah ni biasa sangat dalam musafir dan begitu juga para sahabat, dia qasar sembahyang. Tetapi ada juga riwayat daripada kalangan sahabat mereka tamamkan sembahyang, macam Abdullah bin Umar tadi. Menunjukkan bahawa dia bukan satu kewajipan, dia satu kelonggaran sahaja. Dia suatu kelonggaran. Okey, terus. Qala wa fil babi an Umar wa Ali
وابن عباس وأنس وإمران بن حسين وعائشة. قال أبو عيسى حديث. Okey. Tadi hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, seperti apa dia daripada Umar sendiri, Sayyidina Umar, ayah kepada Abdullah bin Umar, dan juga daripada Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Anas, Imran bin Husain dan juga Aisyah. Maka hadis ini tidaklah hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Okey, terus. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. Jadi kebiasaan Abu Isa maknanya Imam Tirmizi lah, yang menyusun hadis ini. Kita ulanglah sedikit apa yang telah kita bahas ataupun kita bentangkan pelajaran-pelajaran kita yang lepas-lepas yang kita mengaji tu kan. Takut terlupa. Sebab kita ni cuti dah banyak kali. Lepas Covid hari tu cuti. Lepas tu kita sambung balik. Lepas tu sebahagian pelajar kena pula Covid. Ramai. Hampir kesemuanya. Cuti pula. Ini baru kita sambung. Harap-harap insya-Allah kita berdoa kepada Allah Ta'ala kita dapat sambung seterusnya lah. Majlis pengajian kita yang kita buat tiap-tiap minggu, pengajian hadis ni. Pengajian hadis ni sangat penting tuan-tuan. Dia sumber ilmu Islam yang kedua selepas Al-Quran. Jadi dah kita terangkan di dalam pelajaran kita yang lalu, Imam Tirmizi setelah dia mengemukakan hadis ni, dia mengisyaratkan hadis yang diriwayat ini tidak kuat. Hadis yang dia kemukakan ini dia mengisyaratkan tidak kuat. Tetapi asal-asal hadis ni dia ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab itu Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi dia kata wa aslu hadzal hadisi fi sahihaini kama araftahu aidan. Asal-asal hadis ni memang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maksudnya bila kita baca, kita buka Sahih Bukhari dan Muslim, kita jumpa hadis ni. Dan hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selepas tu barulah hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Hadis yang paling sahihnya selepas Quran, Sahih Bukhari Muslim lah. Tetapi Imam Tirmizi kata dia mengisyaratkan hadis gharib, hasan gharib, mengisyaratkan tidak kuat, lemah. Itu jalur yang dia bawa, jalan yang dia ambil. Sebab itu tidak semestinya matan hadis itu tidak kuat ataupun tidak sahih, automatik hadis itu menjadi dhaif. Itu di dalam satu jalan. Sebab itu perlu kita mengaji beberapa jalur, beberapa jalan yang diambil oleh para ulama. Yang kedua, kadang-kadang hadis yang lemah boleh dikuatkan dengan berbagai-bagai jalur. Kadang-kadang hadis yang telah kuat lebih kukuh, lebih kuat dengan kita mengambil daripada berbagai-bagai jalan. Contohnya kita mengaji apa Ma'ani Asar Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Dia mengukuhkan bila kita tengok banyak riwayat, jadi hadis itu jadi kuat. Yang ketiganya, kadang-kadang riwayat mana yang paling sahih. Kadang-kadang ada kurang di sudut teks hadis itu, kadang-kadang ada tambahan. Hak tambahan tu kuat tak kuat? Hadis itu sahih tapi tambahan tidak sahih. Itu kena kita tengok banyak riwayat. Contohnya kita apa? Kita sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu' faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Dalam riwayat ada satu riwayat, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Umat aku akan disuruh pada hari kiamat di dalam keadaan muka tangan kaki mereka bercahaya. Kesan daripada mengambil air sembahyang. Siapa-siapa yang ingin melebihkan cahayanya, hendaklah dilakukan. Contohnya di dalam mazhab kita Syafi'i, wajib ni hak muka ada sempadan dia kan. Tempat tumbuh rambut sampai ke dagu, anak telinga kiri sampai kanan, itu sempadan dia. Tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali. Tetapi siapa-siapa bila dalam hadis ini kata kesan daripada ambil sembahyang di atas dunia ini dapat mengeluarkan cahaya di akhirat nanti. Bahkan ada riwayat yang lain pula,
Nabi kata, aku kenal umatku di hari akhirat. Sahabat tanya, macam mana kamu kenal umat kamu? Sebagaimana orang bela kuda, bila kuda dia muka putih, tangan kaki putih, berbeza dengan kuda hitam dan kuda putih semua. Begitu juga cara aku mengenali umatku. Maknanya umat aku ni muka bercahaya, kaki tangan bercahaya kerana kesan daripada ambil sembahyang. Jadi siapa-siapa yang nak melebarkan, membesarkan cahayanya, hendaklah dia basuh lebih daripada had, lebih daripada sempadan. Macam tempat tumbuh rambut ni sampai ke ubun-ubun. Dalam mazhab kita Syafi'i, tangan ni sampai ke atas lagi, kaki sampai ke buku lali, dianjurkan sampai di pertengahan betis, berdasarkan kepada riwayat itu. Rupanya bila ulama buat kajian, sebenarnya faman istata'a an yutila ghurratahu fayaf'al, itu kata-kata Abu Hurairah, itu bukan hadis. Dia syarah kepada hadis, menghuraikan maksud hadis Nabi. Dia menghuraikan maksud hadis. Sebab itu saya kata tadi, perlunya kita lihat berbagai-bagai jalur ataupun jalan yang diambil oleh ulama-ulama hadis. Kalau satu jalan kita faham yang tu ya. Kalau kita ambil jalur yang sebenar, yang banyak, kita tahu banyak riwayat yang tak ada tambahan. Tambahan itu dikemukakan oleh Abu Hurairah. Bila kita kata sahabat tambah, adakah dia mencipta hadis Nabi yang kita selalu dengar bahawa Nabi SAW memberi amaran, inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin, man kaziba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Janaiz. Jadi sesungguhnya berdusta terhadap aku tak sama dengan berdusta kepada mana-mana orang. Salahnya kita jual nama Nabi, jual nama orang pun salah. Orang tak kata, kita kata dia kata, pun salah, berdosa. Apatah lagi jual nama Nabi. Tetapi Abu Hurairah bukan dia cipta hadis, dia syarah kepada hadis. Lalu ulama hadis masukkan sekali dalam riwayat. Okey, kembali kepada apa yang kita nak terangkan di sini, bahawa hadis ni memang sahih kerana ada riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Okey, terus. Qala Muhammad bin Ismail. Faqad ruwiya. Siapa Muhammad bin Ismail? Iaitu Imam Bukhari, guru kepada Imam Al-Tirmizi. Imam Tirmizi selalu sangat bila dia nak menghuraikan, dia nak dia kemukakan pandangan terhadap perawi yang dia kemukakan tadi, dia ambil pendapat guru dari Imam Bukhari. Imam Bukhari ni akan menjarahkan ataupun mentakdirkan seseorang perawi. Jadi Imam Bukhari juga adalah merupakan salah seorang daripada ulama jarah wa ta'dil. Ini Imam Bukhari ni guru dia lah. Lalu biasa sangat dia ambil pendapat guru dia di dalam mengkritik sesuatu hadis yang dikemukakan. Okey, terus. وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر. Diriwayatkan hadis ini daripada Ubaidillah bin Umar, daripada seorang lelaki daripada kaum keluarga Suraqah daripada Ibnu Umar. Okey, terus. Qala Abu Isa وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. Okey. Abu Isa menyambung lagi, sesungguhnya diriwayatkan daripada Atiyah bin Aufi daripada Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah SAW dia biasa pernah dia menunaikan sembahyang sunat di dalam musafir sebelum sembahyang dan selepasnya. Tengok cara Rasulullah ni, dia tak membebankan umat dia. Kadang-kadang di dalam musafir ni dia tak sembahyang sunat rawatib. Tadi hadis yang pertama kita baca tadi, dan juga sebilangan daripada kalangan sahabat. Kadang-kadang dia buat dalam hadis ni, dia buat. Jadi sebahagian ulama ambil hadis yang pertama tadi, maka tak ada sunat dalam musafir. Sunat yang dimaksudkan sini sunat rawatib lah, sunat lain masih ada. Sebahagian ulama ambil dalam riwayat yang kedua. Sebab itu bila kita mengaji hadis ni penting kita jumpa kedua-dua riwayat. Jadi kalau ulama ni kata macam ni, kita tahu dah riwayat mana yang diambil.
Kalau pendapat ulama yang kedua berbeza dengan pertama tadi, kita tahu riwayat mana pula yang diambil. Ini sebahagian ulama juga meletakkan suatu kaedah di dalam mazhab mereka, sesuatu ibadat ataupun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah walaupun tidak menjadi kelaziman, maka boleh dibuat pula secara berterusan. Ada pandangan ulama, ada kaedah di dalam mazhab dia begitu. Sebagai contoh, di dalam mazhab kita Syafi'i tentang kunut setiap kali sembahyang subuh kan, Rasulullah bukan buat tiap subuh, dibuat beberapa kali je. Dan riwayat yang sahihnya Rasulullah buat sebulan. Sebulan itu dipanggil apa dia? Kunut nazilah. Lepas tu Rasulullah tinggalkan. Rasulullah bukan buat tiap-tiap sembahyang subuh. Jadi sebahagian ulama berpendapat oleh kerana Rasulullah pernah buat, lalu dikekalkan. Betul juga. Sebab itu kaedah. Bukan saja mereka-reka. Tetapi pendapat yang kuatnya jangan kita buat tiap-tiap subuh. Sebab apa? Rasulullah setelah buat sebulan tu dia tinggal terus. Bila dia wafat, sahabat pula, ada di kalangan sahabat pernah sembahyang di belakang Abu Bakar, Umar dan Osman. Dalam riwayat Muslim, mereka tak buat kunut. Jadi kunut yang difahami, yang dilakukan oleh Nabi adalah kunut nazilah. Jadi maknanya sekali-sekala kalau kita yang buat ni pun, sekali-sekala kita tinggalkan. Kita nak beramal di dalam kesemua mazhab dan nak beramal perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Maksudnya kadang-kadang Nabi buat macam ni, kita ikut. Lepas tu kita tengok pula ada hadis yang lain pula buat macam lain pula, kita ikut. Kita nak beramal semua hadis. Jadi sebahagian ulama dia tak buat teruslah kunut ni, dianggap tidak sunat kecuali kunut nazilah. Apakah yang dimaksudkan dengan kunut nazilah? Sesuatu musibah, bencana yang menimpa negara ke ataupun orang Islam ke. Kunut nazilah, kunut yang berlaku sesuatu isu. Lalu dilakukan kunut minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Okey, di dalam riwayat yang kedua ini Rasulullah buat. Dia kata dia sembahyang sunat qabliyah, sebelum sembahyang fardu, sebelum dan juga selepas. Okey, terus. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صبرا من خلافته. Jadi memang sahih, telah sah daripada Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman ni mereka qasar sembahyang. Selain daripada Nabi, diikuti oleh para sahabat, bila mereka bermusafir mereka akan qasar sembahyang. Okey, terus. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر. Okey. Daripada dua hadis yang kita bacakan tadi, beramallah di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Kita dah sebut apakah yang dimaksudkan dengan ahlul ilmi di sini adalah para ulama. Dan ulama sebahagian ulama yang dimaksudkan di sini adalah daripada sahabat Nabi SAW. Daripada hadis tadi, sahabat bila mereka bermusafir mereka qasar sembahyang. Bila mereka bermusafir mereka qasar sembahyang. Tadi saya sebut dengan perkataan apa? Sebahagian, saya tak kata semua. Sebab ada di kalangan sahabat mereka tamam sembahyang. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Mazhab Aisyah tak sunat dalam musafir ini qasar, dia tamam. Sebab apa dia tamam? Apakah dalil yang diambil oleh Aisyah sedangkan hadis tadi ada? Dia di antara sahabiah yang alim tentang ilmu hadis. Sehingga bila Rasulullah wafat, banyak juga isu-isu hukum hakam yang berkaitan dengan hadis orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya apa tuan-tuan? Yang kita pernah sebut beberapa kali dalam kuliah kita tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, innal mayyita yu'adzabani, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayat diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Keluarga macam mati kan.
Ayah meninggal dunia, anak isteri menangis. Nabi kata mayat akan diazab di dalam kubur dengan tangisan ahli keluarga. Bila Rasulullah wafat, ada orang meninggal di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia nak pukul lah orang yang menangis sebab kematian keluarga, sebab dia pegang hadis itu secara zahir. Kita dah belajar tentang masalah zahir dan juga takwil ataupun tafsir. Sebahagian ulama memang pegang zahir, boleh. Dia ada ketika pegang zahir, ada ketika perlu pegang secara takwil ataupun juga tafsir. Jadi dia pegang macam itulah, sebab itulah yang dia faham. Dia nak pukul mana-mana orang yang menangis apabila kaum keluarga dia meninggal dunia. Orang yang nak dipukul tu rasa betul ke fahaman Sayyidina Umar macam tu. Dia tak puas hati, dia rojak masalah ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah bila dia jumpa dia kata salah pandangan Sayyidina Umar tu. Lalu dia baca ayat Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kenapa si mati nak kena azab? Yang buat salahnya orang hidup. Patut Aisyah beritahu, sebenarnya dia ada asbabul wurud. Dia ada sebab Nabi kata macam tu. Di antaranya, orang mati tu sebelum dia meninggal dunia, memang dia upah orang. Bila aku mati besok kamu menangis, kamu kena menjerit. Baru nampak kematian aku ini suatu kehilangan besar kepada masyarakat. Dia banyak jasa, mungkin dia bagi bantuan, pertolongan dengan orang. Bila dia mati orang sedih. Dia upah, aku mati besok kamu menangis. Kena sebab dia yang suruh. Sebab dia suruh. Sebab tu yang dia diseksa. Sebab yang kedua, memang perangai si mati, bila orang berlaku kematian, dia pergi menangis, dia pergi meratap. Itu perangai orang jahiliah dulu kan. Bila dah masuk Islam, terbawa-bawa dengan fi'il perangai jahiliah. Sebahagian kecil daripada kalangan orang Islam, dia pergi meratap. Dia menangis, dia meratap. Setiap kali berlaku kematian, dia menangis, dia meratap. Bila dia mati, orang tiru perangai dia. Pergi menangis, pergi meratap. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa lam yanqusu min ujurihim syai'a. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, orang ikut kebaikan dia. Dia tak buat, dia dah tunjuk-tunjuk, dia tak buat lah. Orang buat, dapat pahala. Kalau dia buat lagi dapat pahala. Dia ajar orang buat baik, lalu orang ikut kebaikan yang dia ajar, ilmu yang manfaat yang dia bagi, orang ikut, orang amalkan. Dia telah menunjukkan satu sunnah, suatu petunjuk, satu tauladan, satu contoh, satu perbuatan yang baik. Dia dah mati, orang tu ikut perangai baik dia, dia dapat pahala. Sebaliknya, orang yang mengajar orang buat salah, dia contohi perangai akhlak yang buruk. Dia ajar orang pula kejahatan-kejahatan yang dia pernah buat, lalu dia mati, orang ikut perangai dia. Yang ni yang dikatakan dia telah mencontohi suatu perbuatan yang keji, maka dia mati, orang ikut perangai keji dia. Macam dia suruh tadi, macam dia contohi sebelum dia mati, dia menangis, dia meratap, orang tiru perangai dia. Itu yang termasuk dalam hadis ni. Jadi Aisyah pula, hadis tadi dia faham macam lain. Dia kata kalau itu melibatkan musyaqqah, baru dia qasar. Kan Rasulullah sahabat qasar dalam musafir, dia faham pula bukan begitu. Bukan semestinya musafir nak kena qasar. Dia faham kalau ada musyaqqah. Sebab dalam Al-Quran ada menyebut, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Surah An-Nisa. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah. Jika kamu bermusafir di atas muka bumi, tidak menjadi halangan kepada kamu untuk kamu qasar sembahyang. Jadi sebagian ulama kata qasar lah, musafir qasar. Tetapi Aisyah dia faham kerana ada sambungan ayat itu. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kamu bimbang akan datang musibah daripada orang kafir. Sebab dulu bila musafir, orang kafir duk tunggu kat jalan, nak bunuh, nak tangkap, nak penjara. Kerana takut isu tu, takut kepada ancaman musuh, baru boleh qasar. Aisyah dia faham macam tu. Sedangkan aku musafir, zaman aku ni tak ada gangguan, tak ada musyaqqah, maka aku tidak qasar. Jadi dua pendapat ulama. Boleh juga.
Tuan-tuan nak pilih mana? Nak tamam ke qasar? Kalau nak tamam pun boleh, ada dalilnya. Ada sahabat pun beramal begitu, kita nak qasar pun boleh. Tetapi mengikut Ibnu Abbas, dia menggalakkan supaya qasar. Ibnu Abbas ni dia galakkan qasar. Sebab dia kata al-qasru sadaqatun minallah faqbalu sadaqatahu. Qasar ni sedekah Allah Taala kepada kita, kepada seseorang hamba. Terimalah sedekah Allah. Mana hak dua lagi tak payah Allah Taala sedekah. Jadi kalau pendapat yang kuatnya maka qasar lebih baik. Dia tidak melibatkan masalah wajib ke tak wajib, masalah yang mana lebih afdal. Sebahagian ulama mengatakan qasar lebih afdal dan sebahagian yang lain mengatakan tamam lebih afdal. Tapi Abdullah bin Mas'ud kalau dia tamam sembahyang, dia akan buat rawatib. Nampak? Kalau dia qasar, dia tak akan buat rawatib. Sesuai dengan amalan Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Sesuai dengan amalan Nabi dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, terus. والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dia hadis yang tadi maknanya qasar tadi diamalkan oleh ahlul ilmu. Okey, terus. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه. Sebahagian ulama kata mereka mengatakan afdal qasar. Bahkan ada yang kata wajib. Kalau kita tengok di dalam Tuhfatul Ahwazi, dia kata qad ikhtalafa ahlul ilmi hal qasru wajibun am rukhsatun wat tamamu afdal fa dhahaba ila awal al hanafiyatu. Ulama-ulama Hanafi kata wajib kita qasar. Qasar itu wajib. Sebahagian ulama kata rukhsah. Wa rawiya an Ali wa Umar wa nasabahu an-Nawawi ila katsirin min ahli al-ilmi. Diriwayatkan. Maknanya sebahagian daripada kalangan sahabat daripada Ali, Omar dan Imam Nawawi menisbahkan bahawa kebanyakan daripada ahlul ilmi kata benda tu wajib. Wajib qasar ni wajib. Sebab Rasulullah biasa macam tu, sahabat biasa buat macam tu. Qala Khattabi fi Ma'alimis Sunan. Disebut Khattabi di dalam kitab Ma'alim Sunan. Wa kana mazhabu aksaril ahli al-ilmi ulama salafi wa fuqaha al-amsar ala anna al-qasra huwa al-wajib. Jadi disebut dengan dalam Mu'alim Sunan, dia kata apa tadi? Bahawa wajib. Kebanyakan daripada ulama-ulama salaf dan fuqaha setiap zaman bahawa qasar itu wajib fi safar. Wa huwa qaulu Ali wa Umar wa ibnu Umar wa ibnu Abbas. Okey, itu satu pendapat. Pendapat yang lain pula adalah suatu rukhsah. Dia bahak kata wajib ni ramai. Wa ruwiya zalika an Umar, Abdul Aziz wa Qatadatu wal Hasanu qala Hamad bin Salamah. Ramai di kalangan ulama yang kata, ulama daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in mengatakan wajib qasar. Hamad bin Sulaiman pula kata yu'idu man yusalli fi safar arba'an. Pendapat yang kedua pula, kalau Hamad kata kalau buat 4 kena ulang balik sembahyang. Sembahyang tu batal. Sebab wajib. Kita duk dengar rukhsah je kan. Kena ulang balik. Wa qala Malik yu'idu ma dama fil waqti. Imam Malik kata kalau selagi mana waktu masih ada, seseorang yang sembahyang qasar, waktu tu masih ada, dia kena ulang buat 4 balik. Apa dia tadi? 2, dia kena buat 2 wajib. Kalau dia buat 4, dia kena ulang balik buat 2. Sebab bagi mereka wajib kalau qasar sembahyang. Sampai macam tu wajib. Sebab apa? Rasulullah biasa buat macam tu. Sahabat pun ada sebilangan sahabat dan juga tabi'in ramai yang buat qasar. Jadi 2. Dia kata wajib. Tetapi mazhab pendapat yang kedua, wa dhahaba ila sani, pendapat yang kedua adalah merupakan suatu rukhsah sahaja. Bila disebut rukhsah, maknanya boleh kita qasar, boleh kita tamam. Maknanya ini satu kelonggaran. Pendapat yang kedua kata wajib, pendapat yang kedua kata suatu kelonggaran sahaja.
sebagaimana pendapat Imam Syafi'i kita. Okey, terus. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين أخبرنا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضر قال سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو زماني فصلى ركعتين. Imam Tirmizi dengan sanadnya menyebut dalam riwayat yang lain pula orang bertanya kepada Imran bin Husain tentang sembahyang musafir. Imran bin Husain juga merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia kata, aku menunaikan haji bersama dengan Rasulullah. Rasulullah sembahyang 2 rakaat juga. Dalam musafir kan, bila menunaikan haji melibatkan musafir lah. Rasulullah buat 2 rakaat. Abu Bakar pun sama, Umar pun sama, Osman pun sama, dia kata. Jadi bila Rasulullah buat macam tu, sahabat buat macam tu, sebahagian ulama tadi pendapat yang pertama dia kata wajib lah apa dia qasar sembahyang. Pendapat yang kedua kata itu satu rukhsah sahaja. Okey, terus. Qala Abu Isa hadha haditsun sahih. Terus Haddatsana Qutaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Muhammad ibn al-Munkadir wa Ibrahim ibn Maysarah sami'a Anas bin Malik qala صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر ركعتين. Okey, Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Anas bin Malik. Dia kata kami telah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Zuhur di Madinah 4 rakaat. Kenapa dia tak sembahyang 2? Kerana masa tu tak bergerak lagi. Maknanya tak musafir lagi. Masih berada di Madinah. Bizi Hulaifah, di Zi Hulaifah pula dia sembahyang asar 2 rakaat. Yang ni dia qasar pula. Yang tadi tamam, sembahyang Zuhur dia tamam. Buat 4. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak lagi, masih berada di Madinah. Tapi sampai Zi Hulaifah pula dia qasar pula. Di sinilah sebahagian daripada pendapat ulama mengatakan bahawa bila nak qasar sembahyang ataupun jamak mesti keluar daripada rumah dia, keluar qaryah dulu. Lalu ulama duk cari tentang hadis-hadis, duk bahas tentang hadis-hadis ni, mereka jumpa bahawa biasanya Rasulullah qasar dan jamak ni mesti keluar qaryah, keluar daripada kampung halaman. Sebahagiannya kata keluar dinding-dinding tembok yang duduk di rumah dia tu. Kan dulu orang buat rumah-rumah tu dinding besar kan, keluar dulu. Sebahagian pendapat ulama kata keluar kampung dia dulu, masuk kampung lain, baru boleh dia mulakan jamak ataupun qasar. Kerana biasa jadi macam tu, biasa dilakukan oleh Nabi macam tu. Jadi boleh tak qasar di rumah? Sebahagian ulama kata tak boleh, itu jumhur ulama. Mesti kita keluar daripada rumah. Cuma ada berapa 5-6 bulan lepas kan, ataupun tahun lepas, ada seorang doktor kata boleh qasar di rumah. Lalu bergeger habis lah. Orang pondok ni hak mengaji kecak jawi, kitab-kitab kuning tu bising. Apa Wahabi kata boleh qasar di rumah? Sebenarnya ada pendapat ulama kata boleh qasar di rumah. Di antaranya disebut di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, supaya orang pondok baca kitab ni. Jangan duk serang orang ikut dan. Jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga, jilid yang ketiga dia kata muka surat 546. Jadi Al-Mubarakfuri sebut, wa qala ba'du at-tabi'in innahu yajuzu an yaqsura fi manzilihi. Harus bagi orang musafir dia qasar sembahyang di rumah dia. Dia Mubarakfuri ini salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis Tirmizi. Dia diterima oleh ulama-ulama hadis dan juga ulama fiqh. Kalau nak kata dia Wahabi tak ada kaitan. Dia kata boleh qasar di rumah. Yang kedua, di dalam kitab fiqh sunnah
Jilid yang pertama muka surat 215. Wa yara ba'd as-salafi anna man nawa safara yuqsiru walau fi baitihi. Sebahagian ulama salaf berpendapat siapa-siapa yang niat bermusafir dia harus qasar sembahyang di rumahnya. Dah dua kitab. Kitab yang ketiga Masailul Jumhur. Ini orang pondok kena baca kitab ni. Masailul Jumhur. Banyak lagi. Malam ni kita bawa 3 kitab je. Nak ceritanya benda tu ada. Bila ada orang kata boleh, jangan duk serang. Jangan duk serang. Sebab ini ada pendapat yang dikemukakan oleh sebahagian daripada ulama. Muka surat ini jilid yang pertama muka surat 211. Wa dhahaba ba'du ila jawazil qasri munzu ansha as-safara walau kana fi darihi. Jadi sebahagian pendapat ulama mengharuskan qasar apabila dia mula nak musafir walaupun di rumah dia. Wa ruwiya 'anil Haris Ibnu Abi Rabi'ah annahu arada safaran fayusalli bihin. Fasalla bihim raka'ataini fi manzilihi. Jadi Haris bin Abi Rabi'ah ni bila nak musafir dia sembahyang. Fasalla bihim raka'ataini fi manzilihi, dia sembahyang 2 rakaat, maknanya qasar lah. Dia sembahyang di rumahnya. Yang ada di dalam sembahyang apa dia berjemaah itu Aswad bin Yazid wa ghairu wahidi min ashabi Ibni Mas'ud. Ramai daripada kalangan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Maknanya tabi'in. Yang sembahyang di rumah dia itu ikut sembahyang 2 rakaat. Dia ni bukan Wahabi. Sebelum muncul Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum muncul Ibnu Taimiyah. Qala Qurtubi wa bihi qala Atha' ibn Abi Rabah wa Sulaiman bin Musa. Atha' bin Abu Raibah pun kata macam tu, Sulaiman bin Musa pun kata boleh. Jadi benda ni khilaf. Bila khilaf kita pegang secara khilaf. Hukum yang menjadi perselisihan daripada kalangan ulama kita jangan pegang sebagaimana hukum qat'i. Hukum qat'i itu macam babi tak boleh makan, darah, bangkai kan. Binatang yang disembelih tidak sebut nama Allah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hukum qat'i kita bincang secara qat'i, tidak ada perbezaan daripada kalangan ulama. Adapun hukum yang berbentuk zon, mana kita kena terbuka. Kalau kita tak pegang tak apa. Kalau orang lain pegang kita jangan kata salah. Sebab itu masih menjadi khilaf perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Jadi sebahagian ulama kata boleh. Dan saya nampak memanglah kalau kita musafir sekarang ni kadang-kadang kita bawa orang sakit, orang uzur, kecil manis, duduk atas kursi roda dan sebagainya, nak berhenti kerap tu susah. Jadi sebelum musafir tu kalau dah masuk waktu jamak di rumah. Ataupun bila dah pergi sesuatu destinasi ataupun tempat dia balik pula. Kalau sana dia boleh jamak juga, ataupun ketika dia balik pula. Bila dia balik pula nak berhenti selalu jadi susah kan? Maka boleh pula dia sampai rumah qasar pula di rumah dia. Bila dah sampai, sebahagian ulama kata qasar dan jamak sekali. Tetapi pendapat yang kedua, kalau tidak bergerak hanya jamak sahaja. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat ini, sekali qasar boleh. Sebab kerana dia dah niat nak musafir, walaupun tak pergi lagi di atas musyaqqah yang tertentu dibuat di rumah. Dan saya pun biasalah kalau nak musafir ni jamak rumah dulu. Nak cerita kat live ni supaya dia kata kita bagi pendapat yang kita berani beramal dengan pendapat itu. Tidak salah. Orang ni geger suruh Malaysia Wahabi sesat. Tak mengaji, duk mengaji kitab kuning, kitab jawi ya. Tak jumpalah dalil-dalil yang macam ni. Dia mukadimah kita mengaji ni kita kena bagi panas sikit ya. Asyik-asyik tak habis selesai isu Wahabi ni, tak habis sampai kiamat tak habis. Jadi kita minta lah orang pondok tu baca kitab-kitab besar sikit lah. Jangan nak baca kitab-kitab mazhab Syafi'i je. Kitab khilaf ulama', kitab perbandingan mazhab, khususnya kitab hadis ni kena mengaji. Kalau tak mengaji sekurang-kurangnya jadikan rojokkan. Jangan mudah kita nak tembak orang. Ada peluru sebiji, tembak ramai orang, mana nak kena. Peluru penabur pula tu. Jadi kena mengaji lah. Maknanya biar reti sikit. Baru-baru ni kan Profesor Dr. Mahmud Zuhdi dah sebut kan. 4,000 sekolah pondok ni ada potensi untuk melahirkan ekstremis. Memang kasar cara dia cakap tu, tapi pondok kena kaji. Sebab banyak duk tuduh orang mujassimah, musyabbihah ni, bila lah orang kata Allah Ta'ala atas harah ni, demo duk kata kafir. Jadi kena baca kitab besar sikit, banyak sikit mengaji. Sebab kita kena berubah.
Masyarakat sekarang ni dah berubah, nak tahu maklumat yang orang yang bukan ustaz pun dapat maklumat yang banyak. Lebih daripada ustaz ni, dia kena lebih ke depan lah di sudut maklumat daripada orang lain. Kalau tidak, dia akan bagi mengeluarkan pandangan-pandangan yang keras, yang ekstrim, yang menyusahkan masyarakat. Bahkan yang paling malang, dia tuduh orang pula sesat kalau orang berbeza pendapat dengan dia. Yang tu tak boleh. Okey, terus. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Haddatsana Qutaibah haddatsana Husain an Mansur bin Zadan an Ibn Sirin an Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. Kita tengok dalam riwayat yang terakhir ini bahawa daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW keluar ke Madinah. Daripada Madinah ke Mekah, dia tidak takut melainkan Allah. Apa maksud? Tak ada musuh yang mengganggu. Sebab tadi yang mula tadi, syarat ayat tu tadi, apabila bimbang, khawatir daripada gangguan orang kafir, dikaitkan macam tu. Itu di dalam situasi tidak aman, memang begitulah. Tetapi dalam situasi aman, walaupun tidak diganggu, maka diharuskan kita qasar sembahyang di dalam musafir. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.